Apa khabar semua? Korang tahu tak, kalau kapal terbang Concorde lalu depan korang takkan dengar bunyi dia. Walaupun bunyi dia bising gila, sampai orang tak bagi dia terbang dekat darat. Dia dah lepas sikit, baru kita boleh dengar bunyi itu. Itu pun bunyi sonic boom. Memang boleh pecah gegendang telinga. Kenapa kita tak boleh dengar bunyi dia bila dia datang adalah sebab Concorde ni dia travel pada kelajuan yang lebih laju dari kelajuan bunyi. Bahasa saintifik dia kelajuan supersonik. Atau lebih tepat lagi, Concorde ni dia bergerak pada Mach 2, iaitu 2 kali ganda kelajuan bunyi. Kalau dari KL nak pergi JB, 9 minit je guys. Gila laju. Jadi dalam video ni kita nak tengok macam mana Concorde ni boleh terbang selaju ni dan kenapa sekarang orang biasa macam kita dah tak boleh terbang selaju ni. Mungkin sampai bila-bila dah tak boleh dah. Baik, dalam bidang engineering ada beberapa teknologi yang even dia dah lama pun kita masih lagi kagum dengan dia. Even saya sendiri dah belajar sampai level PhD pun masih kagum lagi dengan teknologi-teknologi macam ni, dan salah satunya dah tentulah pesawat Concorde. Betul lah orang cakap, lagi banyak kita belajar ni, lagi banyak kita tak tahu. Sebab tu kita kena sentiasa belajar. Kalau tidak, kita pun tak tahu apa yang kita tak tahu tu. Baik, untuk capai supersonic flight ni, first sekali Concorde ni bukan semata-mata kena ada enjin yang cukup power. Kalau anda perasan, bentuk kapal terbang ni memang pelik kan? Sayap dia tu dari depan sampai belakang. Sayap macam ni dipanggil delta wing. Satu lagi feature yang menjadikan Concorde ni unik adalah muncung dia tu boleh naik, boleh turun. Waktu subsonic flight atau masa landing dengan take off, muncung dia ni boleh ke bawah supaya pilot boleh nampak depan. Tapi waktu dia nak pergi supersonic, muncung dia ni naik semula ke atas. Bentuk-bentuk yang pelik ni lah sebenarnya sangat penting dari segi aerodynamics untuk membolehkan kapal terbang ni pergi pada kelajuan supersonic. Bila pergi supersonic pula, disebabkan kapal terbang ni bergerak lebih laju dari kelajuan bunyi, maka dia akan generate satu gelombang yang dipanggil shockwave. Shockwave ni terjadi sebab tekanan dan juga suhu tak dapat travel cukup laju untuk kejar kapal terbang tu. Jadi dekat udara tu macam ada satu garisan discontinuity. Contohnya, sebelum shockwave ni suhu sejuk, lepas je shockwave ni suhu tiba-tiba panas. Sama juga dengan tekanan. Ini pun siapa yang belajar fluid mechanics masa dekat universiti memang pecah kepala jugalah nak faham benda ni. Betul tak? Dan shockwave ni akan generate heat ataupun haba. Maknanya waktu supersonik, kapal terbang ni punya body memang panas. Ada passenger cakap kalau pegang cermin dekat kapal terbang tu memang rasa panas dekat luar. Ngeri juga bila difikirkan balik. Dah lah laju gila, lepas tu panas pula. Bila panas pula, material selection akan jadi critical. Nak buat testing ketahanan material ni pun, bila nak guna untuk supersonic flight, diorang kena factor in heat cycle ni. Kalau kapal terbang biasa, tak kritikal sangat benda ni. Kemudian bila dah ada dekat atas pula, bila kapal terbang ni nak bergerak laju, dia kena terbang sangat tinggi tau. Sebab dekat atas sana barulah rintangan udara jadi sikit. Jadi bila terbang tinggi ni, memang passenger cakap yang diorang memang nampak gelap dekat atas tu. Memang boleh kata sikit lagi lah nak terkeluar dari atmosfera bumi. Dan obviously memang boleh nampak earth curvature tu. Pada peringkat awal tu, yang design flight ni risau juga sebenarnya. Sebab dekat altitude setinggi tu, passenger akan di-expose pada radiation yang pelik-pelik dekat atas sana. Dekat bawah ni kita tak kena sangat radiation tu sebab atmosfera bumi dah block dia. Tapi dekat atas sana mungkin diorang akan kena extra radiation ni. Tapi disebabkan flight ni sangat laju, diorang cakap boleh cross Atlantic tu dalam 3 jam je, maka jumlah masa exposure pada radiation tu taklah lama. Kalau flight biasa akan makan 7 jam, tapi diorang fly rendah je. Jadi kesan radiation ni hampir sama. Dan bila diorang boleh terbang sangat laju dan sangat tinggi, maka satu benda pelik yang boleh berlaku adalah diorang boleh travel lagi laju dari putaran bumi. Maknanya kita boleh kejar matahari tu dengan cara bergerak ke arah barat. Jadi kalau kita dah malam, contohnya dari London tu dah malam, pukul 7 malam contohnya, bila naik flight ni ke arah barat menuju ke New York, dia akan jadi seolah-olah matahari ni naik balik sebab diorang bergerak ke arah matahari tu. Bila sampai New York, yang malam tadi akan jadi siang balik, lepas tu tunggu beberapa jam baru malam balik bila matahari dah terbenam. Jadi dalam satu hari tu korang boleh experience 2 kali sunrise dan 2 kali sunset. Memang sangat pelik experience macam ni.
Cuma itulah, Concorde ni servis dia tak bertahan lama. Dan malangnya sampai sekarang tak ada pengganti. Orang katalah penyebab diorang stop Concorde operation ni adalah sebab berlaku satu crash ni yang mana lebih 100 orang mati. Memang semua dalam flight tu meninggal. Tapi sebenarnya even sebelum crash tu lagi, Concorde ni memang susah nak balik modal lah dia punya operation tu. Harga tiket dia kalau nak rentas Atlantic tu dalam 3,000 USD, lebih kurang 15,000 ringgit lah. Kalau anda lah kan nak ke spend 15,000 untuk 3 jam flight. Jadi memang mahal tiket dia. Cuma even tiket semahal ni pun masih susah nak balik modal. Sebabnya adalah Concorde ni dia terlalu bising. Satu, enjin dia tu dah lah bising. Kemudian bila dia terbang lagi laju dari speed of sound, maka orang dekat bawah akan dengar bunyi sonic boom. Bunyi ni dia memang bunyi macam bunyi meletup tu. Dan bunyi ni boleh pecahkan tingkap-tingkap rumah. Jadi diorang ban terus Concorde ni dari jalan atas darat. Jadi Concorde operator pun tak ada pilihan selain nak kena operate atas lautan Atlantic saja. Dan nak cross Atlantic ni kos dia memang besar. Plus kalau jadi apa-apa dekat atas sana memang tak ada tempat nak landing sebab Atlantic ni terlalu luas. Lepas tu kan, kapal terbang supersonic ni memang guna banyak gila minyak dan dia sangatlah tak efisien. Sebabnya adalah nak travel beyond sound barrier ni memang memerlukan tenaga yang sangat banyak. Bila nak guna power banyak, minyak pun akan makan banyak. Dan kapal terbang ni walaupun nampak macam besar, tapi kalau anda perasan yang besar tu sayap dia je. Tempat orang duduk dalam tu kecil je. Dia ada 2 row kiri, 2 row belah kanan. Macam dalam bas. Bila tak ramai passenger boleh diangkut, maka memang limited lah tiket sales diorang. Jadi kombinasi semua faktor ni memang menyebabkan Concorde ni sangat mahal kos operasi dia. Dan bila berlaku je crash pada tahun 2000 tu, masa tu Air France punya Concorde, ini jadi macam trigger lah untuk semua airliner malas dah nak operate Concorde ni dan akhirnya semua aircraft ni pun retired. Dan yang menyebabkan sampai sekarang ni kita tak boleh naik supersonic flight ni, pendek kata sebabnya adalah company yang buat kapal terbang ni dah give up nak design supersonic airliner untuk passenger. Boeing sebenarnya pernah cuba buat supersonic flight ni. Lagi laju dia orang kata, Mark 3 nak pergi. Tapi cakap memang senang, memang gagal sebab susah gila nak bagi kapal terbang ni efisien. Orang Rusia pun cuba buat, dah terbang dah pun tapi crash. Dan lepas tu give up juga. Somehow Concorde je lah yang berjaya dibuat dan ada orang nak tanggung development kapal terbang ni. Masa tu government UK dengan government France lah bagi duit yang banyak gila untuk siapkan projek ni. Memang level-level duit government lah baru jadi projek sebesar ni. Dan even dah jadi pun masih tak balik modal. Kalau company private nak keluar modal sendiri, memang takkan jadilah supersonic flight ni. Dan sekarang ni pula, supersonic flight ni boleh kata eksklusif kepada fighter jet je lah. Jadi boleh kata sekarang ni dalam dunia ni tak ramai lah yang dapat merasa bergerak lebih laju dari bunyi. Kalau anda dapat belajar something dari video ni, jangan lupa klik butang subscribe sebab ada banyak lagi benda-benda best saya nak cerita dekat anda ni. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.